Didik TV KPM. Kembali bersama saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM. Baiklah cikgu, kalau kita tengok kemeriahan sambutan kemasyhuran kemerdekaan Malaysia tu cikgu, kita jadi semangat kita membara untuk mempertahankan negara kita cikgu Dan untuk segmen pada kali ini cikgu, apakah yang akan kita pelajari? Okey, sebelum tu cikgu nak tanya, Aiman pernah tak menyertai sendiri dalam sambutan kemerdekaan negara kita? Saya pernah cikgu. Seronok tak? Seronok betul cikgu. Tambah-tambah pula bila mana kita nak countdown ataupun kita nak bilang ketika mana nak cukup pukul 12 malam ya, cikgu. Ya betul, di meriahnya. Selepas tu dengan ada kan debaran, kita sama-sama pula mengira kan detik untuk sampai pukul 12. Ya, saya pun ada pengalaman macam tu dan saya harap murid-murid sebenarnya mungkin ada yang di rumah sana juga sebenarnya bersama seperti kita pernah menyambut sambutan kemerdekaan. Okey, boleh kita teruskan cikgu? Kita teruskan Jadi untuk kemerdekaan kita lihat sebenarnya ada 6 prinsip yang kita nak fokuskan sekarang ialah berkaitan dengan prinsip kedaulatan Persekutuan Tanah Melayu. Sebab kedaulatan ada kaitan dengan kemerdekaan. Negara merdeka bermaksud negara berdaulat. Jadi di sini kita lihat apakah 6 prinsip tersebut. Yang pertama ialah kedaulatan. Kedaulatan bermaksud kekuasaan ketertinggian kita kata kedaulatan ataupun kekuasaan tertinggi sebuah negara yang mana negara ini bebas, yang mana negara ini tidak dijajah oleh mana-mana kuasa, dan kita lihat seterusnya adanya wilayah pengaruh sebagai prinsip yang kedua. Wilayah pengaruh merujuk kepada sempadan yang jelas sebuah kerajaan. Jadi di sini merujuk pada Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu. Jadi kita ada negeri-negeri yang telah berada di dalam negara yang kita kenali sebagai Persekutuan Tanah Melayu. Seterusnya kita ada kerajaan yang mana kerajaan ini memimpin dan juga mencorakkan bentuk pemerintahan yang diamalkan oleh negara kita, iaitu kita mengamalkan negara, mengamalkan sistem demokrasi berparlimen, raja berperlembagaan. Dan kita lihat juga seterusnya dalam prinsip yang keempat berkaitan kedaulatan undang-undang. Jadi kedaulatan undang-undang ni sinonim dengan prinsip rukun negara, yang mana ketertinggian undang-undang itu terpelihara dan rakyat dan juga pemimpin, kita kata lapisan masyarakat, mesti mematuhi dan menghormati undang-undang negara yang kita kenali sebagai Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Dan yang terakhir, yang paling penting ialah dalam prinsip kedaulatan Persekutuan Tanah Melayu ialah pengiktirafan kepada kita ini sebagai rakyat Persekutuan Tanah Melayu. Jadi merangkum kepada itu, kita bawa topik perbincangan kita kepada 2 persoalan tentang merdeka ini. Okey, pertama ialah mengapa kita memelihara kedaulatan itu penting, dan persoalan kedua yang cikgu kemukakan kepada murid-murid dalam talian dan juga murid-murid di rumah ialah bagaimana anda mampu mengekalkan kedaulatan negara. Okey. Ini soalan ni memang cukup penting dalam diri kita sebagai seorang rakyat Malaysia. Ada yang dah bersedia? Ada yang dah bersedia? Silakan. Siapa yang dah bersedia ni? Siapa nak cuba untuk soalan pertama? Tasnim dah angkat tangan. Okey, Tasnim. Alright. Kedaulatan negara penting untuk dipelihara kerana ia merupakan satu aset bagi mempertahankan kemerdekaan dan ketuanan negara untuk tidak terus dijajah. Hal ini kerana tanpa kedaulatan negara, kita tidak akan bebas daripada telunjuk mana-mana kuasa penjajah bagi membuat keputusan mengenai hal yang berhubung politik atau pentadbiran negara. Oleh itu, menjaga kedaulatan negara amatlah penting supaya kita bebas daripada kongkongan kuasa luar dan tidak terhalang untuk menentukan sendiri nasib rakyat. Okey, jawapan Tasnim. Okey Tasnim, cikgu henti kat situ Tasnim. Nanti tu macam nak jawab soalan esei dalam SPM Tasnim, tapi nampak gaya Tasnim ni bersedia sebenarnya. Ya, betul. Okey. Jadi itu jawapan yang lengkap lah. Jadi dia maksudnya sangat penting. Mungkin kita ambil jawab okey, memandangkan Tasnim jawab itu sangat lengkap mengikut pada format-format. Kalau kata kita bincang pasal SPM tu maksudnya mengikut format dia, ada fakta dia mengapa penting tadi. Okey, kemudian ada huraian. Contoh je kita stop dahulu. Jadi kat situ saya berikan Tasnim 4 markah. Ya, 4 Okey, kita markah. minta untuk mungkin seorang untuk menjawab soalan yang kedua. Bagaimana? Okey, siapa? Okey, teruskan.
Baiklah. Apa jawapannya? Bagaimana? Saya mampu mengekalkan kedaulatan negara dengan menanam sifat setia dan sayang akan negara. Hal ini kerana melalui penelitian perjuangan kemerdekaan generasi lalu dalam usaha mempertahankan kedaulatan negara amat sukar kerana perlu menentang campur tangan kuasa asing dalam pentadbiran tanah air kita. Oleh itu, kita perlulah menghargai usaha perjuangan mulia para pejuang negara terdahulu dengan cara mengekalkan kedaulatan negara. Contohnya menyertai badan tentera seperti askar dalam memperjuangkan keamanan negara tercinta daripada bangsa asing. Okey, cuk. right. Jadi memang sebenarnya semangat. Saya pun Betul. terkejut juga jawapan dia kan. Saya rasa macam mungkin kita nak jawapan yang ringkas, tapi murid kita sebenarnya dia bersedia mungkin kerana dia semangat kemerdekaan itu sampai, jadi jawapan yang diberikan juga sebenarnya sangat menepati dengan ada faktanya bagaimana dia letakkan diri dia. Bagaimana, apa jawapan tadi yang mula-mula, bagaimana cara awak mengekalkan kedaulatan tadi? Saya mampu mengekalkan kedaulatan negara dengan menanam sifat setia dan sayang akan negara. Ya, okey, berhenti di situ. Maksudnya menanam semangat cinta, sayang pada negara. Jadi kitalah, tak kira siapa kita, sebagai seorang guru, sebagai seorang murid, sebagai siapa sahaja anda, itulah kita kena cintakan negara. Okey, bagaimana soalan ini maksudnya dia nakkan cara kita. Dan boleh seterusnya. Ini jawapannya. Ini panjang, tapi bukan soalan yang tadi. Ini adalah sebenarnya satu perkongsian yang saya nak kongsikan dengan murid-murid dalam talian dan juga murid-murid di rumah terutamanya. Ini adalah satu contoh soalan yang mana soalan ini merupakan soalan esei kebat. Okey, mengikut format kelazimannya format SPM, tapi pemakahan ini mungkin berbezalah. Jadi di sini saya berikan contoh bagaimana kita berupaya melahirkan generasi yang mampu mengukuhkan pembinaan negara bangsa Malaysia pada masa hadapan. Macam panjang, macam susah soalan. Ya, betul. Tapi sebenarnya soalan ini ialah jawapannya, fakta dia ialah bagaimana cara dia. Maksudnya jawapan tu telah pergi kepada fakta yang pertama. Cara dia ialah menghayati prinsip-prinsip rukun negara. So, apa huraian dia kat sini? Okey, sebab menghayati prinsip rukun negara ini tanpa mengira kaum, sama ada Melayu, Cina, India maupun Bumi Putera Sabah Sarawak. Jadi maksudnya selagi kita bergelar warga negara, kita menghayati prinsip rukun negara. Jadi dah dapat satu markah sebagai contoh, kemudian kita lihat huraian. Prinsip rukun negara, sebab kita cerita pasal menghayati prinsip rukun negara, so huraian yang sesuai. Jadi kita dapat markah untuk huraian, dan seterusnya huraian lanjutan iaitu berkaitan prinsip kelima, rukun negara rakyat sentiasa bersopan santun dan kesan dia. Jadi kalau kita lihat di sini, kesannya ini kita panggil sebagai inference ataupun kita kata rumusan bagi isi yang pertama yang dihurai. Jadi itu ini juga, cara menjawab cikgu, ini adalah cara untuk menjawab, dan kalau murid dapat lihat di bawah juga merupakan fakta yang kedua yang mana cikgu huraikan dengan fakta. Ada huraian, ada contoh, kemudian ada inference. Okay? Dan jadi, kesan dia cikgu. Kesan dia, dan inilah yang melayakkan murid-murid kalau tak dapat sepenuhnya pun, kalau tak dapat jawab cara macam ini, sekurang-kurangnya panduannya ialah menjawab bagaimana cara dia tadi. Jadi huraikan sedikit. Jadi kalau cara macam ini, murid telah layak untuk mendapat markah penuh. Baik cikgu, mungkin ada sedikit rumusan daripada cikgu tentang topik pembelajaran kita pada hari ini berkaitan dengan pemasyhuran kemerdekaan. Silakan cikgu. Okey, jadi untuk kita nak merumuskan, okey, sebelum itu saya rasa saya nak berikan pengiktirafan ataupun kita nak apa ya, saya rasa menyanjungi. Gembira sebenarnya kerana murid-murid kita ni beraktif dan memberikan idea-idea dalam memberikan jawapan. Jadi dari segi murid-murid kita, saya rasa semua telah menunjukkan prestasi yang baik. Dan untuk saya membuat kesimpulan topik kita ialah sebenarnya kemasyhuran detik pemasyhuran kemerdekaan itu merupakan satu detik yang kesan yang orang kata hasil daripada perjuangan yang diteruskan daripada zaman ke zaman sehinggalah kita merdeka, dan kita adalah generasi yang mewarisi. Betul. Jadi tentulah
peranan dan tanggungjawab kita sebenarnya lebih besar kerana untuk nak memelihara kedaulatan itu dia perlu usaha yang berterusan. Tambah-tambah pula daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Mat Kilau. Ya, semangat kilau. Baik, kerana cikgu. ya. Wah, di manakah kita nak dapat bahan-bahan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu? Okey, untuk mendapatkan bahan-bahan topik sejarah ini, murid-murid boleh merujuk kepada sumberku dan You Pustaka. Ada banyak perkongsian daripada pelbagai sumber daripada guru-guru sejarah tentang topik-topik yang berkaitan terutamanya daripada sejarah tingkatan 4. Baik, cikgu. Dan kita lihat sebenarnya sebelum kita menutup, kita lihat markah keseluruhan. Okey, sementara Abang Aiman mengira siapakah markah yang mendapat markah tertinggi, saya kongsikan satu soalan untuk kerja rumah murid-murid di luar dan juga murid-murid di dalam talian dibincangkan bersama guru mata pelajaran. Jadi soalan dia, okey, bagaimana anda menghayati lirik lagu Negaraku dalam kehidupan seharian? Jadi cikgu, untuk kita menghayati lagu ni cikgu, apa kata kita nak ajak murid-murid kita untuk sama-sama menyanyikan lagu Negaraku ni, boleh cikgu? Okey, sebelum itu siapakah pemenangnya? Baik, kalau kita tengok dekat sini cikgu, Aulia dapat 10, Fatin dapat 13 dan Tasnim dapat 10 cikgu. Dapat 11 dan juga Akila dapat 4, cikgu. Jadi dah tentulah jelas Fatin adalah juara. Tetapi semuanya juara di hati cikgu. Baiklah. Okay. So marilah kita bersama-sama menghayati lagu Negaraku. Alright, kita nak jumpa murid-murid kita untuk berdiri bersama-sama. Okey, berdiri bersama-sama untuk menunjukkan rasa hormat kepada lagu negara kita. Baiklah, tapi sebelum itu cikgu, kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada cikgu kerana memberikan ilmu kita pada hari ini, dan terima kasih kepada murid-murid di rumah. Jom kita bangun sama-sama kita menyanyikan lagu Negaraku. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didik TV KPM